Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matematik tingkatan 2, kita belajar bab 12, sukatan kecenderungan memusat. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 12.1.3, mengumpul data, membina dan mentafsir jadual kekerapan bagi data terkumpul. Untuk tajuk hari ini, saya nak kamu buka buku teks muka surat 256. Okey. Pertama sekali, apakah jadual kekerapan bagi data terkumpul? Maksudnya, data kita daripada data mentah, kita susun dalam bentuk sistematik dalam jadual kekerapan. Nah, so bila dalam jadual kekerapan, data itu lebih mudah untuk dianalisis. Okey, nota yang pertama, jadual kekerapan bagi data terkumpul ialah data yang diklasifikasikan dalam kelas tertentu dengan selang yang seragam. Okey, ini maklumat penting. Kelas tertentu dengan selang yang seragam. Okey, ini maklumat penting. Kelas ini, okey, masuk kelas. Apa dia kelas? Kelas ini dapat mengkategorikan data. Okey, kelas tu maksudnya kita kategorikan data kepada beberapa kumpulan. Okey, beberapa kumpulan yang sesuai seperti contoh grade keputusan, lulus atau gagal, tahap pencapaian, okey, dan lain-lain lah. Ikut maklumat data yang diberikan lah. Mungkin dari segi masa, dari segi umur. Okey, jadi data tu boleh datang dalam pelbagai bentuk. So, kita buat satu kelas dan kelas tu kategorikan data itu kepada kumpulan-kumpulan yang sesuai. Okey. So, maklumat-maklumat ini akan dapat membantu kita untuk membuat rumusan. Okey. So, data tadi yang banyak-banyak tu bila kita dah susun dalam jadual kekerapan dan kita susun ikut kelas, ikut kumpulan yang sesuai, maka mudahlah kita untuk membuat rumusan. So, situasi ini sangat penting. Okey, apabila kita ingin mengorganisasikan set data yang besar. So, data ini sebenarnya amat berguna lah dalam kehidupan harian. Contoh zaman kita sekarang ni zaman pandemik COVID-19. So, setiap hari ada data yang dikeluarkan dari segi jumlah pesakit yang positif, jumlah pesakit yang telah sembuh, bilangan yang meninggal, bilangan yang berada di ICU, bilangan yang kategori 1, 2, 3, 4 dan 5 dan sebagainya. So, semua tu data tu sangat banyak. Data itu jumlah dia kadang-kadang melebihi nilai angka ratus ribu. Jadi, macam mana kita nak mengorganisasikan data yang banyak, set data yang sangat-sangat besar. So, kita guna kaedah ni lah. Okay, jadual kekerapan. So, sangat penting untuk kita tahu berkaitan dengan pengetahuan berkaitan dengan jadual kekerapan bagi data terkumpul. Okey, kita teruskan dengan contoh. Okey, set data menunjukkan markah ujian. Okey, so data ini berkaitan dengan markah. Jadi bila kamu baca soalan, kamu kena tahu data tu berkaitan dengan apa. Okey, set data menunjukkan markah ujian matematik bagi 30 orang murid tingkatan 2 Zuhal dalam peperiksaan pertengahan tahun. Organisasikan data tersebut dalam jadual kekerapan mengikut kelas yang diberi. So, kelas ni dah diberi dekat kamu. Kamu tak perlu lagi nak bina kelas. So, kelas tu dah diberi dekat kamu. Okey, jadi kamu kena organisasikan markah matematik ke dalam jadual kekerapan. So, semua ni adalah markah matematik tingkatan 2 Zuhal yang semuanya adalah 30. Nombor-nombor ni merujuk kepada markah dan ada 30 nombor yang pelbagai. So, kalau kita lihat kat sini, data ni adalah set data mentah lah. Okay, jadi kita nak organisasikan data ini menjadi lebih sistematik ke dalam jadual kekerapan. Okay. Jadi, kita akan guna kaedah gundalan. Okay, so kat bawah ni, okay, gundalan, kaedah gundalan. So, kamu kena ingat balik lah macam mana kita nak buat kaedah gundalan. Kaedah gundalan ni kita belajar masa tingkatan 1. Okay. Jadi, senang saja sebenarnya kaedah gundalan ni.
kita buat garis. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Data yang kelima kita potong dekat sini. So, bila kamu nampak macam ni, bermakna data ni ada 5. 5, bilangan dia 5. Kalau tak cukup 5, jangan potong. Dia syarat dia mesti 5. Satu grup tu mesti 5. Yang kelima tu yang kita potong. Okey. So, ini kaedah ni kita akan guna untuk bina jadual kekerapan. So, kalau kita lihat data di sini, memang susahlah kalau kita nak buat analisis atau nak buat rumusan sebab nombor tu pelbagai dan bercampur-campur. Sebab itulah gunanya kita belajar membina jadual kekerapan. Okey, so di sini telah disediakan jadual untuk kamu. Untuk soalan ni, jadual tu telah disediakan untuk kamu. Okey, untuk ruangan markah ni telah dilengkapkan kelas markah. So, kamu hanya lengkapkan bahagian gudalan dengan kekerapan sahaja. So, apa dia kelas markah? So, kelas markah tu mestilah mempunyai selang kelas yang sama atau seragam. Maksud dari sini, kumpulan yang pertama sifar hingga 19, kumpulan yang kedua selepas 19 20. So, bermakna sifar hingga 19 tu jumlah dia ada 19 data kan? Okey, markah antara sifar hingga 19 kan? So, selang yang kedua, kumpulan yang kedua tu mestilah 20 hingga 39. Dia tak boleh selang yang kedua tu 20 hingga 35. Iaitu dia jadi selang kelas yang tak seragam atau sama. So, begitu juga dengan kumpulan yang ketiga dan seterusnya lah. So, kalau soalan tu nak kamu bina sendiri selang kelas, pastikan selang kelas tu mesti seragam dan juga sama untuk setiap bahagian. Okey. So, kamu kena lengkapkan bahagian gudalan dan kekerapan. So, data dekat sini yang banyak-banyak ni, so kamu kena buat dengan penuh ketelitian supaya tak ada data yang tercicir. So, maklumat tadi nyatakan markah matematik tingkatan 2 Zuhal ni untuk 30 orang murid. Kan? So, nanti pastikan bilangan kekerapan ni mesti 30. Jika kurang, bermakna ada data yang tercicir, atau jika lebih, bermakna ada data yang kamu kira 2 kali. Sebab tu kamu kena buat dengan penuh teliti. Sebab data ni adalah suatu benda yang tepat. Tak boleh kurang dan juga tak boleh lebih. Dan kamu boleh guna pensel untuk buat, untuk lengkapkan jadual kekerapan. Okey. So, kita lihat yang pertama, kumpulan ataupun kelas markah sifar hingga 19. So, kita lihat data ni sama ada daripada kiri pergi kanan atau daripada atas ke bawah. Ikut keselesaan kamulah nak lihat macam mana. Okey. So, kalau saya nak lihat daripada kiri ke kanan. So, kita lihat yang baris yang pertama ni tak ada. Yang kedua, okey, ada satu dekat sini. Okey, masukkan, potong di dalam data, terus masuk dalam jadual gundalan, bahagian gundalan. Okey, lepas tu kita lihat yang ketiga pula. Okey, tak ada. Okey, yang ke seterusnya. Okey, ada satu dekat sini. Okey, dan ada satu di hujung ni. Okey, potong dalam data dan terus masuk dalam jadual. Okey, so yang seterusnya, dua yang bawah ni tak ada. So, jumlah terus kita boleh dapat kekerapan ni adalah 3. Okey, selepas kamu isi ruangan gudalan, terus isi ruangan kekerapan. Okey, so 3. Okay, kita pergi ke kelas yang kedua, 20 hingga 39. Yang pertama tak ada, yang kedua pun tak ada, yang ketiga ada satu. Okey, masuk dalam jadual. Seterusnya ada satu lagi, yang kedua. Okey. Okey, selesai. Okey, kat sini ada 31. Yang ketiga, okey, ada 22. Yang keempat, okey, ada 25. Okey, yang kelima kan, 25 ni adalah data yang kelima. So, teknik gundalan yang kelima tu kita potong. Ni dah ada 4, yang kelima kita potong. Okey. Okey, seterusnya. Okey, di sini ada satu lagi, 38. So, grup yang pertama dah selesai, dah ada 5 data. Kita nak buat grup yang baru. So, jangan rapatkan dengan grup yang pertama, kita jarakkan. Okey, so kita letak jarak daripada grup yang pertama tadi. Sebab grup pertama dah lengkap 5. So, yang seterusnya dah tak ada. So, bermakna ini satu grup 5 tambah 1. So, kekerapannya adalah 6. Okey. Kita teruskan dengan kelas yang ketiga, 40 hingga 59. Kita lihat setiap baris. Okey, sini ada 1. Okey, masukkan dalam jadual. Okey, kat sini ada 1. Nampak? Saya terus ke 41. Sebenarnya 58 ada sini. Patah balik. Okey.
1, 2, 53, 3. Okay, yang kedua ada 45. Okay, keempat. Okay, seterusnya ada 55. Okay, yang kelima kita potong. Okay, lagi ada 42. Okay, kita buka grup baru. Okay, 42 lagi. Okay, ada sini 47. Okay, yang ke grup baru yang kedua 47. Okay, ada 50 dekat sini. Okay, 50 ini grup yang ketiga untuk grup yang kedua. 50, lepas tu ada 58. Okay, ini yang keempat. 58, lepas tu bawah ni ada 57. So, yang ni yang kelima, potong lagi sekali. Okay, lagi kita ada satu lagi iaitu 49. So, buka grup yang baru. Okay, nampak? Okay, so ada dua grup. Bermakna dua grup ni 10 lah. 5-5 kan? 10 campur 1, 11. Okay, so tulis macam ni. Ikut rumah yang betul lah. Okay, 11. Okay, kita lihat pula kelas markah 60 hingga 79. Okay, 60 hingga 79. Okay, ini yang pertama. Okay, seterusnya. Okay, ada satu kat sini. Yang kedua. Okay, 63. Yang ketiga. Okay, seterusnya ada 72. Yang keempat. Okay, seterusnya lagi ada bawah kat sini 78. Yang kelima potong. Okay, lagi kita ada 63 yang bawah ni. Okay, so bermakna ini grup yang kedua lah. Kita jarakkan. So, bilangan dia adalah 5 campur 1, 6. Okay, so kelas yang terakhir 80 hingga 99. Okay, atas ni ada 1, 85. Okay. Okay, baris yang kedua dah habis semua. Okay, yang ketiga ni ada 95, 1. Okay, masuk dalam ni. Okay, baris yang seterusnya pun dah habis. Potong semua yang berikutnya dah habis. Okay, baris yang bawah sekali ada 1, 90. Okay, hujung ni ada 1, 88. Okay, so dapat berapa semua? 4. So, dah habis semua dekat sini. Dalam jadual data ni, okay, dalam data mentah ni dah habis. Dah habis semua potong. So, bermakna tak ada yang tercicir lah. Okay. So, untuk memastikan jawapan kamu ni betul, kamu kira balik. Kekerapan ni kamu tambah. So, 3 tambah 6, 9. 9 tambah 11, 20. 20 tambah 6, 26. 26 tambah 4. So, bermakna 30. So, sama dengan bila jumlah data mentah iaitu 30 orang murid untuk kelas 2 Zuhal. So, betul lah. Nah, okey. So, dalam contoh ini, markah telah diklasifikasikan kepada 5 bahagian yang tadi itulah. 5 bahagian yang mempunyai selang kelas yang sama. So, kalau diberi dekat kamu, kamu ikut saja. Kalau tak beri, kamu kena bina sendiri. Okey, kelas mengikut selang yang seragam atau sama. Okey, kita sambung lagi dengan contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua berkaitan dengan masa juga, tadi markah kan. Okey, sekarang berkaitan dengan masa. Okey, Sylvia menemu ramah 20. Okey, 20 orang kawan-kawannya. So, bilangan data semua ada 20. Tentang masa. Okey, berkaitan masa, mereka bangun daripada tidur pada waktu pagi semasa cuti sekolah yang lepas. Dapatan daripada temu ramah itu adalah seperti di sebelah. So, ini adalah data mentah. Okey. So, organisasikan data masa. Okey, data ni berkaitan dengan masa iaitu dalam AM. Okey, data masa itu dalam jadual kekerapan mengikut kelas berikut. So, kelas pun dah diberi dekat kamu. So, kamu lengkapkan saja gundalan dan juga kekerapan. Kita nak lengkapkan jadual kekerapan. Okey, kelas masa lah. Kelas masa dimulakan dengan masa 5 hingga 5.29. Okey, seterusnya 5.30. Selepas 5.29, 5.30 hingga 5.59. Diikuti 6 hingga 6.29 dan seterusnya lah. So, selang kelas mesti seragam macam tadi juga. So, nampak di sini 5. Lepas tu 29 minit. Lepas tu, lepas 29 minit tu 30. Tambah lagi 29 akan jadi 59. Macam tu lah. Okey. So, kita lihat satu-satu. Okey, kelas yang pertama 5 hingga 5.29. So, yang pertama, saya tengok daripada kiri ke kanan. Okey, ada 1 dekat sini. Okey, masuk dalam ni. Okey, seterusnya.
Okey, tak ada. Okey, tak ada juga. Okey, 6. Okey, yang seterusnya. Okey, dekat sini ada 5, 20. Okey, masukkan. Okey, so ada berapa? 2 saja yang bangun daripada pukul 5 hingga 5.29. So, bilangan dia 2. Okey. Seterusnya, kelas yang kedua, 5.30 hingga 5.59. Okey, kita checklah balik daripada kiri ke kanan. 5.30 hingga 5.59. Okey, so okey, dekat sini ada 1, 5.40. Okey, 5.30. Yang kedua. Okey, yang seterusnya. Okey, 5.41. Yang ketiga. Okey, 5.35. Yang keempat. Okey, so yang bawah tu tak ada. Pukul 6 lebih. Okey, so ada 4. Kekerapan dia 4. Okey, seterusnya kelas yang ketiga, 6 hingga 6.29. Okey, di atas ni ada 1. Okey, seterusnya. Okey, bawah ni ada 6.22, ada 1 lagi. Okey, seterusnya ada 6, 3 minit. Okey, lepas tu 6.15. Yang keempat. Okey, seterusnya. Okey, bawah ni ada 6, 5 minit. Yang kelima, kita potong tadilah. Macam tadilah. Dah. Okey, seterusnya. Okey, ada lagi tak? Okey, dah habis. So, semua ada 5. Okey, so masukkan dalam bahagian kekerapan. Yang seterusnya, 6.30 hingga 6.59. Okey, dekat atas ni ada 1. Okey, seterusnya. Okey, bawah ni 6.42. Okey. Okey, seterusnya ni ada 6.40. Yang ketiga. Okey, ada 6.45 dekat sini. Yang keempat. Okey, lepas tu ada 6.50. Yang kelima potong. Kita ada 1, 6.40 kat sini. So, jarak. Kita buat group yang kedua. Dan kita ada bawah ni 6.50. Okey, yang kedua. Okey, 6.35. Yang ketiga. Okey, so jumlah dia 5 campur dengan tambah dengan 3 jadi 8. Okey, 8. Okey, so kelas yang terakhir itu pukul 7 hingga 7.29. Okey, ada 1 saja, itu 7.23. So, 1. So, macam mana kamu nak check betul atau tidak jadual kekerapan ni? So, data ni berkaitan dengan berapa orang murid tadi? 20 kan? Dalam penyataan dah ada. So, kamu total lah. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 8, 19. 19 tambah 1, 20. So, setiap kali kamu buat, kamu total dan kamu tulis je kat bawah ni. Tak ada masalah. So, betul lah. Lengkap lah jadual kamu ni. Okey, so selesai untuk jadual kekerapan. Okey, so untuk contoh ni ada tambah lagi soalan. Kita nak analisis jawapan dalam jadual kegerapan. Okey, daripada jadual kegerapan tersebut, okey, so kita boleh analisis data. Nyatakan bilangan murid, okey, bilangan murid yang bangun pada pukul 6 AM hingga 6.29 AM. So, kita rujuk baliklah dalam jadual kegerapan tadi. Kelas masa daripada 6 hingga 6.29. Berapakah bilangan kekerapan dia? 6 hingga 6.29, rujuk balik jadual tadi. So, bilangan kekerapan adalah 5. So, jawapan kamu 5. 5 apa? 5 orang murid lah. So, kalau jadual kekerapan kamu tu tak tepat, so jawapan untuk bahagian ni pun akan salah lah. Sebab tu daripada awal, bila bina jadual kekerapan, lengkapkan jadual kekerapan, bilangan kena tepat. Okey, soalan B. Perihalkan tentang jumlah kekerapan tertinggi. Kekerapan tertinggi dan terendah. So, ada 2 lah. Kekerapan tertinggi dan terendah masa murid bangun daripada tidur. So, kita kena cari 2 jawapan. Yang pertama, kekerapan tertinggi. Okey, kekerapan tertinggi. Maksudnya, kamu cek balik jadual kekerapan tadi. Okey. Jadual yang kita dah lengkap tadi tu, kekerapan tertinggi adalah
yang mana, kelas yang mana. Okey. So kalau kita lihat kekerapan tertinggi ialah 8. Okey. Iaitu murid paling ramai bangun pada pukul berapa? Yang bilangan 8 tadi adalah pada pukul 6.30 am hingga 6.59. So kekerapan tertinggi ialah 8. Okey. Iaitu selang kelas masa dia ialah 6.30 hingga 6.59. So 6.30 AM hingga 6.59 AM. Okey. So jawapan kamu kena detail lah. Bilangan kekerapan tu berapa? So kelas masa yang mana? Okey. So kekerapan tertinggi 8, iaitu kelas masa dia 6.30 AM hingga 6.59 AM. So kamu boleh buat ayat sikit lah kat bawah ni. Kamu buat ayat. Saya bubuh yang ringkas saja. Tapi kalau macam ni pun boleh dapat markah dah. Dah tahu dah jawapan yang kamu nak sampaikan tu memang memenuhi kehendak soalan. Okey, ini kekerapan tertinggi. Yang kekerapan terendah pula. Okey, so yang terendah kita rujuk juga jadual kekerapan yang kita dah lengkapkan tadi. So kekerapan terendah adalah 1, betul tak? Okey, iaitu 1. Iaitu kelas masa berapa? Okey, 7. Kelas masa 7 AM. Okey, 7 AM hingga 7.29. 7 AM hingga 7.29 AM. Dah. So, nanti kalau soalan yang suruh kamu perihalkan. So, bila perihalkan tu maksudnya jawapan kamu terkena lengkap lah. Kena bagi tahu kekerapan tu apa. Kelas masa. Contoh macam ni kelas masa. So, kena lengkap. Okey. So, sampai di sini saja kelas untuk hari ini. Untuk hari ini, saya nak kamu siapkan Jom Cuba 12.1.3. Okay, buku teks muka surat 270. Okay. So, kamu buat soalan nombor 10 sahaja. Okay. So, selamat belajar dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.